Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah sesama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya diberikan hidayah kepada kita, diberikan kekuatan kepada kita dan diberikan kesihatan yang baik kepada kita, dilindungi kita daripada mara bahaya malapetaka, penyakit yang berbahaya khususnya COVID-19 ini. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat berada dalam majlis ilmu dan mudah-mudahan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya dan keberkatan dalam kehidupan kita seharian. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Kepimpinan Kesempurnaan Sembahyang susunan Tuan Haji Hussein bin Haji Paris dalam bab yakni sembahyang sunat selain daripada sembahyang sunat rawatib. Pada bulan yang lalu kita telah bincangkan, kita telah huraikan berkenaan dengan sembahyang sunat wudu, ya. Kemudian kita bincang juga sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian insya-Allah pada pagi ini kita akan bincangkan juga berkenaan dengan sembahyang sunat awabin. Adakah tuan-tuan pernah lakukan sembahyang sunat awabin ini? Ya, sunat awabin ini dilakukan setelah sembahyang, yakni setelah selesai sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Sunat ba'diyatul maghrib ini adalah sunat muakkad yang sangat dituntut kepada kita lakukan, dan selepas daripada itu kita perlu laksanakan sekiranya dan kita ada masa, sekiranya kita tidak buat apa-apa selepas daripada sembahyang maghrib itu, sementara nak menunggu masuknya waktu isyak, maka lebih baik kita laksanakan sembahyang sunat ini. Ya, sembahyang sunat ini tuan-tuan ada kelebihan-kelebihan yang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang yang melakukan perkara sunat tersebut. Sembahyang sunat awabin ini dilakukan setelah sembahyang sunat ba'diyah maghrib, sekurang-kurangnya 2 rakaat atau hingga 6 rakaat. Kita boleh buat 2 rakaat, kemudian 4 rakaat ataupun 6 rakaat. Lafaz niatnya mudah sahaja, iaitu usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Selepas daripada kita baca surah Fatihah pada rakaat pertama, ya, kita bacalah surah Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad sampai habis sebanyak 6 kali. 6 kali suratul Ikhlas kita baca, dan selesai baca ke 6 kali suratul Ikhlas itu, kita adalah baca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq hingga akhir. Dan selesai baca surah Al-Falaq, kita baca lagi surah An-Nas hingga selesai.
Kemudian rokok seperti mana biasa sembahyang sunat yang lain, i'tidal, sujud. Kemudian selesai sujud, naik balik pada rakaat yang kedua. Pada rakaat kedua ini, cara bacanya sama juga. Selepas daripada bacaan Fatihah, maka kita kena baca surah Ikhlas sebanyak 6 kali. Kemudian selesai Ikhlas 6 kali, baca surah Al-Falaq. Dan selesai surah Al-Falaq, kita baca lagi surah An-Nas. Kemudian tahiyat. Kemudian rukuk, i'tidal, sujud, kemudian duduk tahiyat dan selesai tahiyat bagi salam. Ini mudah cara dia. Kemudian sudah bagi salam, selesai 2 rakaat sembahyang sunat awwabin. Selepas memberi salam, bangun lagi untuk melakukan 2 rakaat kali yang kedua. Ya. Cara bacanya, cara buatnya sama juga seperti mana 2 rakaat yang pertama tadi. Lafaz niatnya sama seperti 2 rakaat pertama tadi. Ya. Iaitu sahaja aku sembahyang sunat awwabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Surah yang dibaca selepas daripada Fatihah sama juga seperti mana surah yang kita baca tadi. Ataupun bacalah mana-mana surah yang kita sukai pada rakaat pertama. Dan pada rakaat kedua, bacalah surah, apa-apa surah yang kita sukai. Selepas memberi salam, bangun lagi untuk melakukan rakaat kali yang ketiga. Ya. Lafaz niatnya sama juga seperti mana lafaz rakaat tadi, lafaz niat tadi, iaitu sembahyang sunat sahaja aku sembahyang sunat awwabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Surah dibaca lepas Fatihah iaitu surah Al-Kafirun. Ya. Surah Al-Kafirun yakni Qul ya ayyuhal kafirun hingga selesai. Ya. Baca sekali. Kemudian pada rakaat kedua pula, selepas daripada baca Fatihah, kita baca surah Qul huwallahu ahad sekali. Sembahyang diteruskan hingga salam dan disudahi dengan doa. Cukup tuan-tuan sebanyak 6 rakaat. Mudah saja untuk kita lakukan. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam doa tersebut doalah apa-apa yang kita mohon, kita minta, yang kita hajati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sentiasa menerima segala doa kita tuan-tuan. Ya. Dan doa ni juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni sentiasa berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, nescaya aku akan tunaikan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya yakni sembahyang sunat taubat. Sembahyang sunat taubat ini tuan-tuan, ianya sembahyang yang dilakukan kerana menyesal atas sesuatu perbuatan yang melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu kita manusia biasa yang tidak lekang ataupun tidak yang sentiasa melakukan perkara dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebaik-baiknya kita menyesal di atas perbuatan yang kita langgar, perbuatan larangan, perbuatan melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyesal itu, dan seterusnya laksanakanlah sembahyang sunat taubat. Rasa bersalah, menyesal, terbit dari hati yang insaf akan ketelanjuran diri yang menurutkan hawa nafsu. Kenapa tuan-tuan? Kita buat benda-benda yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini
kerana mengikut hawa nafsu kita. Ya. Syaitan sentiasa menghasut kita supaya melakukan perkara-perkara yang boleh melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa bersalah ini menimbulkan gemetar dalam hati apabila kita teringatkan mati. Apabila mati kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya sembahyang sunat taubat ini adalah peluang kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Allah Maha menerima segala taubat hamba-Nya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebutkan, inna Allah yuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Inna Allah yuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hamba-Nya selagi mana nyawanya belum dihalkum. Maknanya bila-bila masa saja sekiranya kita rasa bersalah, menyesal, insaf, maka laksanakanlah sembahyang sunat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon doa kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 143 hingga 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Maksudnya, kalaulah dia, yakni Nabi Yunus AS, bukan orang yang banyak mengingat Allah, nescaya dia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu hingga hari kiamat. Ini Allah sebutlah, kalaulah bukan Nabi Yunus itu orang yang banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, nescaya dia akan tetap tinggal dalam perut ikan yang telan Nabi Yunus itu hingga hari kiamat. Waktunya, tuan-tuan, waktu untuk kita laksanakan sembahyang sunat taubat ini bila tidak ditentukan bila-bila sahaja, siang ataupun malam. Tetapi yang afdal kita lakukan di waktu tengah malam yang sunyi sepi. Masa itulah kita lahirkan rasa keinsafan yang sungguh-sungguh dalam suasana hening, dalam suasana senyap sepi yang tidak ada gangguan daripada siapa-siapa, tidak ada gangguan bunyi, tidak ada gangguan manusia. Hanya kita sahaja yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh keikhlasan, menyesal di atas segala perbuatan yang kita lakukan itu. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak rakaatnya yang boleh kita lakukan iaitu 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Pilihlah rasa nak yang mana yang rasa kita mampu. Kalau mampu 2, buat 2 rakaat. Kalau rasa mampu lagi, buat 4 rakaat. Kalau rasa mampu lagi, buat 6 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat, 1 salam. Tiap-tiap 2 rakaat, 1 salam. Dan selepas daripada selesai 2 rakaat, maka tunaikan 2 rakaat lagi, salam. Dan tunaikan 2 rakaat lagi, salam. Sehingga 6 rakaat pada satu-satu masa. Buatlah, terpulanglah kepada kita mana yang kita mampu, 2, 4 ataupun 6. Lafaz niatnya, usalli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita niat, maka kita membaca Fatihah
selepas membaca Fatihah, bacalah mana-mana surah yang kita sukai. Bacalah mana-mana surah yang kita sukai. Biasanya surah yang paling mudah untuk kita baca iaitu surah Al-Kafirun pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua, suratul Ikhlas. Dan kalau kita boleh ingat ayat-ayat yang lain, bacalah mana-mana surah yang kita ingat, yang kita sukai. Sembahyang taubat ini dilakukan seperti 2 rakaat yang lainnya. Setelah salam, bacalah istighfar di bawah ini banyak-banyak. Apa maksud istighfar? Yakni kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan kitab ini sebutkan bacalah banyak-banyak. Berapa banyak? Bacalah banyak mana yang kita mampu. Bunyinya Astaghfirullahal Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata abdiz zalimi la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura. Maksudnya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Saya mengaku bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang hidup terus dan berdiri dengan sendirinya. Aku mohon bertaubat selaku seorang hamba yang banyak berbuat dosa, yang tidak mempunyai daya upaya apa-apa untuk berbuat mudarat atau manfaat, untuk mati atau hidup maupun hidup semula nanti. Inilah maksud doa, maksud istighfar yang sepatutnya kita baca selepas daripada kita laksanakan sembahyang sunat taubat. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah saja tuan-tuan. Kalau kita tidak mampu, tak ingat yang panjang itu, bacalah istighfar yang pendek, iaitu Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling baik, bacalah yang panjang itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala hajat kita, niat kita, di atas penyesalan kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah satu lagi sebelum akhirnya kita ketahui juga sembahyang sunat istikharah. Tuan-tuan pernah lakukan sembahyang sunat istikharah ini? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan apa yang kita minta? Sudah tentulah tuan-tuan, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita kehendaki, Allah makbulkan. Cuma kadang-kala makbul apa yang kita minta itu tidaklah makbul terus. Allah Maha mengetahui. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang sunat istikharah. Sembahyang sunat istikharah ini ialah sembahyang sunat yang dilakukan untuk mendapat berkat dan memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai perkara yang akan kita lakukan. Umpamanya kita nak bermusafir jauh, bercadang hendak buat sesuatu, adakah ianya baik atau sebaliknya, atau apa-apa sahaja yang menjadi keraguan kepada kita tentang untung atau ruginya, baik atau tidaknya. Jadi sembahyang sunat istikharah ini mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah tunjukkan kepada kita dalam kita menghadapi sesuatu masalah, ataupun kita nak melakukan suatu perkara yang berat, ataupun kita nak bermusafir jauh. Jadi kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang demikian disuruh kepada kita supaya
melakukan sembahyang sunat istikharah dengan harapan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, kita tunaikan sembahyang sunat istikharah ini, harapan kita Allah tunjukkan apa yang terbaik kepada kita dalam kita nak melakukan sesuatu perkara itu. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hidayah perasaan atau fikiran yang tidak mengecewakan orang yang melakukan. Insya-Allah. Tuan kitab ni kata insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hidayah perasaan atau fikiran yang tidak mengecewakan kita. Allah tunjukkan kita dalam bentuk ilham ataupun dalam bentuk perasaan atau dalam bentuk pemikiran, fikiran kita. Waktunya bila sahaja, baik siang ataupun malam, kalau dikerjakan pada waktu malam, sebaik-baiknya lepas maghrib atau tengah malam. Bila-bila masa saja boleh dilakukan, siang ataupun malam. Kalau lakukan malam, lebih afdalnya iaitu selepas maghrib atau pada tengah malam. Banyak rakaatnya iaitu 2 rakaat sahaja. Lafaz niatnya, usalli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Surah yang dibaca selepas ni pada rakaat pertama iaitu surah Al-Kafirun ataupun mana-mana surah pilihan. Pada rakaat kedua, selepas daripada baca Fatihah, surah yang perlu kita baca iaitu Qul huwallahu ahad atau surah pilihan sendiri. Mana-mana surah yang kita rasa ingat, bacalah. Di dalam sujud yang akhir, sebelum salam itu, bacalah tasbih ini, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebanyak 40 kali. Masa sujud akhir tadi, sebelum salam, bacalah doa, bacalah tasbih ini, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebanyak 40 kali. Mudah saja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah kami tahu selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan kami yang Maha mengetahui lagi yang Maha bijaksana. Ini maksud tasbih yang kita baca pada sujud yang terakhir itu. Kemudian selepas selesai 40 kali itu, kita duduk tahiyat dan selesai tahiyat dan salam. Lepas salam baca Fatihah, hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat baginda dan keluarga baginda sekalian, muslimin muslimat dan ibu bapa kita. Kemudian bacalah doa, doanya berbunyi, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika was'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu inna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu anni wasrif anhu waqdur lil khaira haitsu kana thumma ardini bih. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku mengharap dapat memilih sesuatu
kepadamu dan aku mengharap kelebihanmu yang besar. Sesungguhnya engkau yang mentakdirkan sesuatu dan tiadalah aku dapat mentakdirkannya, dan engkaulah maha mengetahui dan adalah aku tidak mengetahui, dan engkaulah yang maha mengetahui segala-gala yang gaib. Ya Allah, jika pekerjaan yang hendak aku lakukan ini baik bagiku untuk agamaku dan kehidupanku, maka takdirkanlah dengan mudahnya dan berilah keberkatan bagiku. Tetapi jika yang aku lakukan ini mendatangkan keburukan, maka aku mohon jauhkanlah ia daripadaku. Maka aku mohon kurniakan kepadaku hanyalah yang baik sahaja yang diredai untukku. Inilah maksud doa sembahyang sunat istikharah yang kita baca selepas daripada sembahyang. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang sunat ini dianjurkan kepada kita untuk dilakukan. Setelah kita istikharah ini, sembahyang sunat istikharah ini, setelah kita akan melakukan untuk melakukan sesuatu perkara yang agak besar, sama ada untung atau rugi, baik atau tidaknya, maka kita buatlah dan cara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cara kita orang Islam, tidak pisahkan kehidupan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah 3 perkara berkenaan dengan sembahyang sunat awabin, yakni sunat selepas daripada sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Kemudian yang kedua, sembahyang sunat taubat, yakni kita menyesal di atas segala perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bertaubat dan sembahyang sunat taubat itu. Kemudian yang ketiga iaitu sunat istikharah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ketiga-tiga sembahyang sunat ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat kepada kita semua dengan asbabnya kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kejahilan diri saya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.